Baik, jadi peperangan Uhud berlaku pada tahun ketiga Hijrah. Kenapa berlaku peperangan Uhud? Dia peperangan takkan berlaku kita kata tanpa sebab. Maka peperangan Uhud ni sebab berlakunya peperangan Uhud kerana pada tahun sebelumnya, tahun kedua Hijrah, berlaku satu peperangan yang sangat besar dalam Islam, iaitu peperangan Badar. Peperangan pertama yang sangat besar dalam Islam adalah peperangan Badar. Dalam peperangan Badar, orang Islam 300 lebih sahaja berlawan dengan 1000 orang kafir Quraisy. Apabila 300 lebih, dalam kita kata tiada kelengkapan yang sangat lengkap, tak ada kelengkapan, boleh berlawan dengan 1000 orang, tapi orang Islam menang, menyebabkan orang kafir ini tak puas hati dengan orang Islam. Bila mereka tak puas hati dengan orang Islam, mereka kalah, pemimpin-pemimpin mereka ramai yang kita mati, terkorban dalam peperangan Badar. Mereka tak puas hati dengan orang Islam, mereka buat satu rancangan untuk membunuh Nabi. Dan berlakulah satu peperangan Uhud setahun selepas peperangan Badar, iaitu tahun ketiga Hijrah. Maka apabila sampai utusan berita kepada Nabi, orang kafir bersiap sedia untuk menyerang orang Islam, Nabi kumpul para sahabat. Bila Nabi kumpul para sahabat, Nabi tanya sahabat, bagaimana kita ni orang Islam nak melawan mereka? Adakah kita nak bertahan di dalam Madinah ataupun kita nak bertahan di luar Madinah? Sebab apa? Ketika zaman Nabi, dalam Madinah hanya di sekitar Masjid Nabawi saja, itu Madinah asal pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bila mereka ni kumpul dengan para sahabat, Nabi tanya sahabat, dan Nabi sendiri nak bertahan di dalam Madinah. Sebab apa Nabi nak bertahan dalam Madinah? Sekiranya diserang, Nabi ataupun orang Islam boleh menyorok di lorong-lorong Madinah. Kita tahu selak belok Madinah, kita boleh menyorok. Maka sahabat-sahabat yang mereka ini tak sertai Nabi dalam peperangan Badar, mereka tidak sertai Nabi dalam peperangan Badar, mereka ni semangat lebih. Mereka ni semangat nak berjuang tentang Islam, nak berkorban dengan Islam. Mereka ni minta pada Nabi, ya Rasulullah, kita bertahan di luar Madinah. Mereka nak bertahan di luar Madinah. Apabila berlaku mesyuarat, majoriti mengatakan bertahan di luar Madinah, maka Nabi masuk rumah baginda, Nabi terima pandangan para sahabat, Nabi masuk rumah, Nabi pakai baju perang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi siap pakai baju perang, sahabat-sahabat rasa bersalah. Nabi keluar saja rumah, sahabat nampak Rasulullah pakai baju perang, sahabat rasa bersalah. Kenapa Rasulullah ikut kita punya cadangan? Kenapa kita ni yang mengarah Rasulullah? Sahabat jumpa Rasulullah, sahabat kata Rasulullah, ya Rasulullah, kita kembali kepada rancangan yang mana kamu nak, kita bertahan dalam Madinah. Tetapi apa kata Nabi? Nabi kata seorang Rasul, seorang Nabi, apabila mereka ni dah bersiap, dah pakai pakaian perang, kita serah keputusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, antara kita menang dalam peperangan tersebut ataupun kita syahid dalam peperangan tersebut. Maka bergeraklah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat, lebih kurang 1000 orang yang pada awalnya keteteran orang Islam. Nabi bergerak pada hari Jumaat. Nabi solat Jumaat di Masjid Nabawi. Selesai solat Jumaat, Nabi bergerak sehingga sampai di kawasan Ajimatul Syaikhan, Masjid Syaikhan. Kita tak lalu tadi. Di kawasan Masjid Syaikhan, Nabi solat, disebut Nabi solat Asar, Nabi solat Maghrib, Nabi solat Isyak. Kemudian ada yang menyebut Nabi solat subuh juga di kawasan Ajimatul Syaikhan, dan ada yang menyebut Nabi solat subuh di kawasan Uhud. Itu ada khilaf lah. Maka bila Nabi sampai, Nabi cek ketentera Islam, ada sebahagian yang Nabi tak kenal. Sedangkan Nabi, dia akan kenal sahabat-sahabat Nabi. Nabi kenal sahabat-sahabat. Dan Nabi bila Nabi cek, Nabi tak kenal. Nabi tanya orang lain, Nabi tanya, rupanya mereka adalah orang munafik dan orang Yahudi. Mereka ni nak sertai juga peperangan. Sebab apa mereka nak sertai? Bukan mereka nak bantu Islam, bukan. Tetapi mereka memang nak memperandakan ketenteraan orang Islam. Itu tujuan utama mereka. Maka bila Nabi nampak mereka ni, Nabi buat apa? Nabi tak halau. Pada awalnya Nabi tak halau. Nabi bukan directly halau. Nabi kata, kalau kamu nak sertai kami dalam peperangan, kamu masuk Islam, boleh sertai kami. Kamu tak perlu Islam, kamu balik Madinah, hanya duduk di Madinah. Sebab Nabi sebut, la nasta'in bil musyrikin 'alal musyrikin. Kami tidak minta bantuan orang musyrik untuk kami menyerang orang musyrik. Kemudian 300 orang, memang mereka ni tujuan asal bukan untuk berperang dengan orang Islam. Mereka memang nak hancurkan orang Islam. Sebab itulah mereka 300 orang last balik juga ke Madinah, hanya meninggalkan 700 orang bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila tinggal 700 sampai dekat sini, apa yang Nabi buat? 700 nak lawan dengan 3000 orang. Apa yang Nabi buat? Nabi letak 50 orang di atas bukit pemanah. Dan ketua Nabi bagi tahu Abdullah bin Jubair sebagai ketua pemanah. Nabi dah nasihat kepada mereka. Apa yang Nabi nasihat? Nabi kata, jangan kamu turun
sehinggalah aku utus utusan untuk kamu turun. Menang atau kalah kami, menang atau kalah kita, jangan kamu turun sehingga aku utus utusan, kata Nabi. Nabi letak 50 di atas bukit pemanah, baki 650 Nabi letak di kawasan bawah. Sebab dalam peperangan, fasa yang pertama dalam peperangan Uhud, orang Islam diserang daripada satu arah sahaja, daripada arah barat. Ini Uhud adalah barat utara, arah utara. Barat kawasan dia daripada sini. Maka di kawasan bas tadi kan, dia belah sini sikit. Itu adalah kawasan barat. Maka orang kafir hanya datang daripada arah barat sahaja. Sebab apa? Bukit di belakang menjadi pertahanan orang Islam, dan di kiri kanan Madinah ini dikelilingi harrah tadi. Arah apa? Batu-batu hitam tu. Maka mereka hanya dapat datang daripada arah barat sahaja. Bila mereka masuk daripada satu arah, confirm orang yang berada di atas bukit pemanah nampak mereka. Bila mereka datang dekat sikit, terus orang yang berada di atas bukit pemanah memanahi mereka. Kita kata shoot mereka. Jadi mereka tak dapat nak datang dekat. Bila mereka tak dapat nak datang dekat, mereka ni dah rasa macam dah kalah dah. Rasa dah macam dah kalah dah. Jadi apa yang mereka buat? Mereka meninggalkan, kita kata, alat perang mereka. Mereka nak balik dah Madinah. Nak balik Mekah dah. Mereka dah pusing nak balik Mekah dah. Dan ketika itulah berlaku peristiwa yang mana sahabat-sahabat yang berada di atas bukit pemanah, lebih kurang 40 orang, mereka turun. Sedangkan ketika itu Abdullah bin Jubair dah peringat dah, jangan kamu turun, sebab Nabi dah nasihat pada kita jangan turun. Tapi sahabat tersebut mereka beristihad mengatakan kita menang dah dalam peperangan. Dan mereka nampak sahabat-sahabat yang lain tengah, kita kata, kutip ghanimah, harta peperangan. Mereka pun nak kutip juga. Maka mereka turun, 40 orang turun nak kutip harta ghanimah. Dan ketika tu bila mereka turun, mereka kutip harta ghanimah, Khalid bin Al-Walid ketika tu belum lagi Islam, dia nampak pertahanan orang Islam dah lemah. Dia pusing, disebut dia pusing bukit Uhud, dan ada yang menyebut dia pusing bukit pemanah. Kemudian dia pusing, dia membunuh semua yang berada di atas bukit pemanah. Semua yang berada di atas bukit pemanah syahid ketika tu juga. 10 orang syahid di atas bukit pemanah. Yang tinggal tu semua dah syahid dah. Kerana dalam peperangan Uhud 70 orang yang syahid dalam peperangan Uhud. Bila pertahanan orang Islam dah lemah, orang Islam dah kacau bilau, berlakulah peristiwa yang mana orang Islam ni tak kenal dah sesama sendiri. Mana orang Islam, mana orang kafir, mereka tak kenal dah. Sehingga kan ada seorang sahabat, Huzaifah Al-Yamani. Huzaifah kata apa? Dalam peperangan Uhud, aku nampak ayah aku dibunuh oleh orang Islam sendiri. Apabila kita tak kenal dah, kita bila kita takut sangat nak jaga keselamatan diri, yang mana datang dekat dengan kita, kita dah kira musuh dah. Sahabat-sahabat tak kenal dah. Mana orang Islam, mana orang kafir, mereka tak kenal. Dan Huzaifah kata ketika itulah aku baru nak halang sahaja sahabat, tetapi sahabat dah bunuh ayah aku. Dan ketika peperangan Uhud lah, ayah aku meninggal atas tangan orang Islam sendiri. Tengok bagaimana sahabat Huzaifah Al-Yamani, ayah dia meninggal, sedih dia. Dan dalam peperangan Uhud kita tengok seorang sahabat, bagaimana seorang sahabat ini yang ketika mana berada di Mekah, sangat, kita kata sangat kaya, sangat handsome, mempunyai banyak sangat harta. Kalau dia nak apa-apa dia dapat sahaja ketika mana berada di Mekah. Tetapi apabila dia peluk Islam, dia meninggalkan semua harta dunia. Dia meninggalkan, kita kata, apa yang penting, apa yang berkaitan dengan dunia, semua dia tinggal. Dia menjual dunia kerana akhirat. Kita tengok bagaimana kita sekarang, sanggup ke kita jual dunia untuk akhirat kita? Jauh kita dengan para sahabat. Kita sekarang sanggup jual akhirat untuk dunia, tapi sahabat sanggup jual dunia untuk akhirat. Iaitulah Mus'ab bin Umair. Dalam peperangan Uhud, Mus'ab bin Umair dia diutuskan ataupun diarahkan oleh baginda Rasulullah untuk memegang panji. Apa yang Mus'ab buat? Dia pegang pedang dia pegang panji dengan tangan kanan. Dipotong tangan kanan Mus'ab bin Umair. Apabila dipotong tangan kanan, Mus'ab bin Umair bukan membiarkan panji jatuh. Tak, dia ambil lagi dengan tangan kiri dia. Dicantas lagi tangan kiri Mus'ab bin Umair. Kemudian dicuba lagi, tak ada tangan dah. Dicuba lagi nak peluk panji yang berada. Kemudian Mus'ab bin Umair dibunuh. Dan ketika Mus'ab bin Umair dibunuhlah, ada seorang kafir, Abdullah bin Qami'ah, menjerit. Dia kata Muhammad dah meninggal dunia, Muhammad dah mati dah. Maka berpecah para sahabat ni. Sebab apa dia menjerit kata Muhammad dah meninggal? Kerana Mus'ab bin Umair, apabila kita lihat daripada wajah sisi tepi Mus'ab bin Umair, seakan-akan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah dia jerit Muhammad dah meninggal, Muhammad dah meninggal. Orang Islam yang tak nampak Nabi, mereka percaya dengan kata Abdullah bin Qami'ah. Maka berpecah orang Islam. Ada yang terus putus asa nak balik ke Madinah, ada yang still lagi berperang. Sebab apa? Dia kata kita datang ni memang kita berperang, bukan kita berperang untuk kaum kita, kita berperang untuk Islam. Maka mereka still lagi berperang
Dan ada seorang sahabat yang mana mereka still lagi berperang dalam peperangan ini, sehingga dah selesai peperangan, sahabat-sahabat jumpa sahabat tak kenal siapakah jasad, siapakah pemilik jasad. Sehingga kan berperang tak kenal dah. Jumpa mayat tak kenal siapakah sahabat ni. Cari, tanya Rasulullah, Rasulullah tak kenal. Tanya sahabat ni, sahabat tak kenal. Sehingga dah ada seorang saudara kepada sahabat tersebut, dia kata ini adalah saudara aku Anas bin Nadhr. Bagaimana dia kenal? Dia tengok muka tak kenal sebab muka dah hancur. Tengok kaki tak kenal sebab dah hancur. Tengok badan tak kenal sebab dah hancur. Hanya kenal melalui tangan Anas bin Nadhr. Ada satu tanda di tangan Anas bin Nadhr. Tengok bagaimana sahabat mereka berperang habis-habisan kerana mereka nak mengorbankan diri mereka semata-mata kerana Islam, semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tengok bagaimana Nabi mempunyai banyak kecederaan di dalam peperangan ini. Seorang Nabi, walaupun kita punya tahap Nabi tu dah tinggi, dah dijamin syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, still lagi masuk peperangan, still lagi berkorban untuk kita sehingga Islam sampai pada kita. Bagaimana Nabi cedera? Nabi dihentak oleh Abdullah bin Qami'ah. 3 orang yang banyak menyerang Nabi dalam peperangan Uhud. Yang pertama Utbah bin Abi Waqqas, kemudian seorang sahabat lagi, seorang kafir, Abdullah bin Syihab, kemudian Abdullah bin Qami'ah. Kata Nabi, hentakan Abdullah bin Qami'ah, sebulan aku rasa sakit. Nak menunjukkan apa? Bukan dia hentak biasa. Kita kalau kita hentak biasa tak sakit. Tapi Abdullah bin Qami'ah, kata Nabi, hentakan yang Abdullah bin Qami'ah buat, sebulan aku rasa sakit. Dan apa lagi kecederaan yang diterima oleh baginda Rasulullah, yang mana memang kita dengar famous sangat dah. Yang mana baginda tertusuk 2 besi di pipi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila tertusuk besi, apa yang sahabat buat? Sahabat tak tinggal Nabi. Sahabat sayang Nabi. Tengok bagaimana cinta sahabat kepada Nabi. Sahabat tak tinggal Nabi. Sahabat ambil Nabi, sahabat bawa Nabi. Dan bila sahabat nampak kecederaan pada Nabi, mereka cuba nak tarik besi tu. Awal-awal sampai Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar sampai, dia nak tarik dengan tangan dia, belum sempat buat. Abu Ubaidah Al-Jarrah datang kepada Rasulullah, datang kepada Sayyidina Abu Bakar minta izin untuk cabut. Apa yang dibuat oleh Abu Ubaidah? Dia bukan cabut dengan tangan, tetapi dia buat, dia gigit besi. Sebab apa? Kalau kita cabut dengan tangan, kita akan bergegar kan, kadang tak kuat, kadang bergegar, membuatkan Rasulullah rasa sakit. Maka Abu Ubaidah apa yang dia buat? Dia gigit dengan gigi dia, tercabut besi daripada pipi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Patah gigi Abu Ubaidah. Mengalir darah daripada wajah Nabi, mengalir juga darah daripada mulut Abu Ubaidah. Apa yang dibuat Abu Ubaidah? Tak tinggal lagi. Walaupun dia sakit, dia still buat lagi. Dia gigit kali kedua, tercabut besi daripada pipi Rasulullah, patah lagi gigi Abu Ubaidah. Bila ditanya kenapa dia sanggup buat macam tu, kita tengok bagaimana sahabat, dia cinta pada Rasulullah. Dia tak sanggup tengok Rasulullah sakit, dia sanggup diri dia sakit, jangan Rasulullah sakit. Bagaimana sahabat-sahabat banyak mengorbankan diri mereka kerana Islam. Sebab itulah tuan-tuan, ibu dan ayah saya, Masya Allah, ada asatizah bersama dengan kita. Kita tengok bagaimana pengorbanan kita. Sahabat-sahabat banyak pengorbanan dia untuk Islam. Kalau saya nak cerita berkenaan peperangan Uhud, memang banyak sangat kita kata pengajaran. Sebab dalam peperangan Uhud lah ada seorang Yahudi, yang mana seorang Yahudi ni Nabi kata amal dia sikit tapi dapat ganjaran besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang Yahudi ketika mana awalnya Mus'ab bin Umair, sebelum Nabi datang, Mus'ab bin Umair datang. Mus'ab bin Umair dakwah pada satu kaum kita kata Abdul Ashhad. Semua masuk Islam kecuali seorang sahaja, yang mana seorang ini dia peluk Islam ketika mana berlakunya peperangan Uhud. Dia masuk Islam ketika mana nak mula peperangan Uhud, jumpa dengan Nabi, peluk Islam, kemudian syahid dalam peperangan Uhud. Nabi kata dia buat amal sikit tetapi dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tak pernah solat dalam hidup dia tapi dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Dia peluk Islam bukan kerana dia ikut orang, tapi dia peluk Islam kerana dia percaya dengan Rasulullah, percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, betul-betul beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia syahid. Rasulullah menjaminkan syurga pada dia. Dan ada juga dalam peperangan ini seorang lelaki yang mana dia datang dalam peperangan Uhud. Memang dia berperang dengan habis-habisan dah dalam peperangan Uhud. Tetapi bila dah selesai peperangan Uhud, dia berada dalam keadaan nazak. Bila ditanya, kenapa kamu berperang dalam peperangan Uhud? Apa kata dia? Aku berperang bukan kerana Islam,
aku berperang kerana kaum aku. Maka dia ambil tombak, dia bunuh diri dia. Nabi kata huwa finnar, dia dalam neraka. Sebab itulah ibu dan ayah saya, walaupun hidup kita ini kita nampak kita nampak perjalanan hidup kita. Ada yang dulunya mungkin kita banyak melakukan kesilapan. Kita nak pengakhiran kita tu bagaimana? Kita nak pengakhiran kita ini dengan akhir kalimah La ilaha illallah. Sebab apa? Apabila kita sebut la ilaha illallah, kita nak mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan, ibu dan ayah saya, para guru-guru kami, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala tetapkan kita dalam Islam. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ataupun tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Mohon pada Allah Taala tetapkan kita dalam Islam, dan kita tengok pada diri kita apa pengorbanan kita untuk Islam. Sahabat-sahabat dah selesai dah. Mereka dah korban dah diri mereka. Rasulullah dah korban dah diri mereka untuk Islam. Kita pula apa pengorbanan kita untuk Islam? Apa yang kita buat untuk Islam? Sebagai contohlah, saya bagi mudah sahaja. Sebagai suami, apa pengorbanan dia untuk Islam? Kita nampak secara ringkas sahaja. Suami, pengorbanan yang kecil, yang kita kata kecil dia buat tapi besar sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia jaga isteri dia, jaga anak-anak dia, didik dengan mereka Islam. Itu adalah satu, kita kata, usaha yang sangat besar dah di sisi suami. Isteri menjaga kelengkapan suami, menjaga kelengkapan anak-anak. Memang kita kata, bila betul-betul kita buat satu keluarga yang hidup dalam keadaan keluarga yang Islam, insya-Allah apabila kita buat daripada satu kelompok, semua kelompok-kelompok yang lain pula buat, membuatkan satu, kita kata, jamaah yang besar yang memang berpegang dengan agama Islam. InsyaAllah agama Islam akan tetap dalam diri kita, dan agama Islam akan terus tersebar luas di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tengok pada diri kita, kata Nabi, man qala ilaha illallah fahuwa da'i. Siapa yang menyebut la ilaha illallah, maka dia adalah pendakwah. Maka tuan-tuan, ibu dan ayah saya, kita semua pendakwah. Kita berdakwah, kita buat dengan cara Islam sekadar apa yang kita mampu. Saya buat apa yang sekadar saya mampu. Kita kata haji sekalian, buat apa yang tuan-tuan mampu buat. Sama-sama kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga ada keberkatan ziarah kita pada hari ini, dan insya-Allah ini menjadi kelaziman Rasulullah untuk datang ke sini, menjadi sunnah Rasulullah. Maka kita juga nak beramal dengan kita kata sunnah Rasulullah. Dan Rasulullah datang sini, Rasulullah bagi salam kepada para sahabat. InsyaAllah kita sama-sama bagi salam juga kepada para sahabat. Kerana apa? Mereka mengorbankan diri mereka. Disebut wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kita menyangka, jangan kamu menyangka mereka yang meninggal, yang syahid dalam peperangan, mereka dah meninggal. Tak lagi, bal ahya', bahkan mereka hidup. Inda rabbihim yurzaqun. Allah Subhanahu wa taala diberi rezeki yang melimpah ruah. Kita nak kita bersama dengan para sahabat. Para sahabat dah dijaminkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang syahid dalam peperangan Badar dah dijaminkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun kita nak moga-moga dengan berkat kita datang melawat para sahabat, dengan berkat kita melawat mereka, dengan pengorbanan mereka, kita mendengar kisah pengorbanan mereka, Allah Taala tetapkan kita dapat bertemukan kita bersama mereka di syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita bagi salam kepada mereka, boleh kita menghadap sama-sama kepada maqam sebagai hormat kepada mereka. Bagi salam insya-Allah, boleh follow slow-slow lah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya Hamzah bin Abdul Muttalib. Assalamualaikum. Ya Mus'ab bin Umair. Ya Mus'ab bin Umair. Assalamualaikum. Ya Abdullah bin Jahshi. Ya Abdullah bin Jahshi. Assalamualaikum. Assalamu